Kemajuan teknologi dan trend data merupakan sesuatu yang dapat meningkatkan kebolehupayaan sesebuah organisasi untuk mencapai hasil yang lebih signifikan. Dengan memanfaatkan potensi teknologi digital, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak mengguna pakai teknologi hasil revolusi perindustrian keempat di bawah rancangan Malaysia ke-12. Daripada analisis data dan kecerdasan buatan hingga kepada pemantauan jarak jauh atau remote sensing bagi menyelesaikan cabaran pengurusan air jangka panjang. Ikuti laporan yang disediakan oleh wartawan TVS, Connie Grace Ujan. Sejajar dengan arus transformasi pendigitalan negeri yang telah digariskan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Jurito Nopeng dalam Strategi Ekonomi Digital 2018, Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Jebab Sarawak akan melaksanakan hasrat pihak berkepentingan untuk menaik taraf dan meningkatkan mutu penyampaian. Pengarah Jebab Sarawak Chang Kuet Sian berkata, Pusat Kawalan ICC membolehkan operasi digital bekalan air di Sarawak untuk menghubungkan dan mengintegrasikan parameter, aset utama yang merangkumi tekanan dan aliran air, tahap takungan, status pam serta kebolehan kawalan pengawasan dan pemerolehan data. Menurutnya, ini membolehkan pemantauan bekalan air di luar bandar Sarawak untuk dikawal mengikut masa nyata dan boleh beroperasi sepanjang masa bagi memastikan air terawat yang bersih dan selamat dapat dibekalkan kepada pelanggan secara berterusan. Bagi mencapai misi tersebut, Jebab akan bekerja bersama beberapa agensi berkaitan untuk merealisasikannya. Menjawab pertanyaan yang diutarakan wartawan TVS mengenai cabaran yang sering dihadapi Jebab bagi memastikan mesej data sampai ke pusat, beliau berkata, masalah utama adalah isu vandalisme seperti kes kecurian meter oleh pihak yang tidak bertanggungjawab dan juga capaian internet. Our challenge now is first the coverage lah. So they depend on NB-IoT to transfer the data. Kalau weather cuaca dia bagus, dia memang ada slow sikit lah, so we lost signal. So this is the challenge that we are working into. And the other thing yang bermasalah is we haraplah vandalism tak ada lah, because itu sensor memang pasang di site. Kalau orang kacau dia, or potong dia, or ambil, then the sensor hilang lah. Please jangan kacau itu sensor, sebab itu sensor akan memastikan kita akan for our service better service, because we need that sensor data. Sekian laporan daripada Connie Grace Ujan bersama juru kamera Aziz Soleh untuk TVS Kuching. Kemunculan varian Delta telah mengubah lanskap pengurusan wabak COVID-19 bukan sahaja di negeri Sarawak dan negara Malaysia, malahan di seluruh dunia. Menurut Ketua Unit Penyakit Berjangkit Hospital Umum Sarawak, Dr. Chua Hock Hin, perkara yang amat berbeza tentang varian Delta ialah ia sangat mudah berjangkit kerana muatan virus yang tinggi atau high virus load, di mana seseorang boleh dijangkiti dengan mudah, sama seperti penyakit cacar air. One person can transmit to at least 10 other person, and the incubation period is very short. It is only about 3 to 4 days. Yeah, and what we have found from patients who are infected with this Delta variant, basically those who are fully vaccinated and those who have not been vaccinated or are partially vaccinated, their virus load are nearly the same. Okay, so what does it mean? It means that actually vaccination is important, but the role of vaccination have changed. If we depend on vaccination just to cut the transmission, it no longer will cut the transmission effectively. Beliau juga berkata hanya 1 dos vaksin sahaja adalah hampir tidak berguna. Walaupun 2 dos vaksin sudah lengkap diterima, ia tidak bermakna kita sudah selamat. Ini kerana badan kita hanya akan dilindungi sepenuhnya 2 minggu selepas dos kedua disuntik.
Menurutnya, antibodi yang dihasilkan setelah suntikan 2 dos vaksin mempunyai kadar perlindungan sekitar 80 hingga 90% daripada jangkitan yang serius. Manakala bagi seseorang yang bergejala ringan, kadar perlindungan adalah sekitar 60 hingga 80%. It all depends on the immune system of the person who received the vaccine. In general, if you are young person, your immune system is good, you are not what we so-called the immunosuppressed or the elderly, the antibody level actually generally would last roughly about 6 months to a year. Sometimes it's very difficult to interpret the antibody level in your body. Yeah. So this is the point that I want to make. It is better you get vaccinated, and vaccination would be an insurance to you from getting severe disease. But if you want to use vaccination and you don't practice the proper SOP, then it will not help in terms of cutting the transmission. Selain daripada virus COVID-19, kita juga perlu mencegah varian Delta dan juga varian-varian lain yang akan muncul di masa depan. Mahu atau tidak, kita perlu belajar hidup bersama virus. Selain daripada mematuhi SOP, sebagai rakyat yang bertanggungjawab, kita juga perlulah berdisiplin. Yang paling penting, dapatkan vaksinasi untuk perlindungan. Jangan lupa, kita jaga kita. Saya Geraldine Chan bersama juru kamera Zen Hashim untuk TVS. Ini pula kisah Erwan Asbor. Erwan telah nekat untuk meninggalkan kerjayanya sebagai pereka fashion dan juru solek di kota besar Kuala Lumpur dan kembali ke bumi Kenyalang. Namun, Erwan sendiri tidak menyangka keputusannya itu telah membuka pintu rezeki yang baru buat dirinya. Berbekalkan pengalaman bekerja selama 5 hingga 6 tahun di dalam bidang kecantikan, Erwan memanfaatkannya sehingga beliau kini dikenali orang ramai sebagai seorang perancang perkahwinan, juru andaman, penggubah hantaran, pereka pakaian pengantin dan sebagainya. Bukan itu sahaja, Erwan juga telah membuka sebuah kedai makan yang menyediakan perkhidmatan catering selain aktif dalam bidang penternakan dan pertanian. Erwan mengakui, meskipun bidang yang diceburinya kini sedikit berbeza, namun ia tidak menjadi penghalang buat dirinya untuk berjaya. Menurutnya, semua orang mampu berjaya dalam apa bidang sekalipun, sekiranya ia dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Saya sebelum ni pernah bekerja sebagai pereka fashion, menjadi juru solek dan stylist di salah sebuah bandar besar Kuala Lumpur selama dalam 5 ke 6 tahun dan bekerja dengan pereka fashion yang terkenal iaitu Razal Razil, dan saya telah membuat perniagaan sendiri dalam bidang fashion dan sekarang saya telah balik ke Sarawak. Erwan mengetengahkan masakan kampung dan masakan orang Sarawak seperti laksa Sarawak di kedai makannya. Saya kemukakan masakan kampung, masakan orang-orang kita di sini. Saya tahu apa yang ada dekat Sarawak ni bukan setakat orang Sarawak yang datang ke Sarawak. Kemungkinan besar dan ada juga yang orang dari luar ingin makan. Sementara itu, untuk ternakan pula, dia memasarkan sendiri telur itik dan ayam kampung kepada peniaga kedai runcit dan pasar basah di sekitar Oyak, Dalat dan Muka. Kata Erwan, tanpa dorongan dan sokongan daripada ahli keluarga juga, mungkin beliau tidak akan dapat berjaya.